اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surah 4, baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Dan tiada dijadikan jin, dan tiada dijadikan jin, yakni tiada menjadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan jin dan insun. Insun tu manusia, tu bahasa Arab lah. Al-jinna wal insa, insun, tapi dia tak terjemuh sini. Dia kira asal jin dan insun, manusia lah. Jin dan insun dan manusia, melainkan kerana ibadah akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni sambungan sifat kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah terdahulu. Allah mana? Al-Malikul Hakim, Al-Malikil Hakimil Jawadil Karimil Azizir Rahim. Tu sifat bagi Allah Ta'ala belaka tu. Segala puji bagi Allah. Allah mana ni? Raja yang amat hakim, lagi amat murah, tu sifat kepada Allah. Allah mana? Allah allazi fataras samaa wal arda biqudratih. Segala puji bagi Allah, Allah yang mencipta langit dan bumi dengan kudrahnya. Allah mana? Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok pendirian. Allah mana? Allah yang tiada menjadikan Allah akan jin dan manusia, melainkan kerana ibadah akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih lagi sambungan Alhamdulillah. Jadi dalam kitab ni, mana-mana kitab pun samalah, dimulai dengan Bismillah, kemudian disusuli dengan Alhamdulillah, kemudian di bawah tu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Bismillah, Alhamdulillah, kemudian selawat. Jadi ini masih lagi sambungan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang tiada menjadikan ia, ya Allah, akan jin dan insun, akan manusia, melainkan kerana ibadah akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Imam Ghazali sebut berkaitan dengan ibadah, Imam Ghazali sebut terlebih dahulu berkaitan dengan mengenal Allah. Allah mana ni? Allah yang bijaksana, Allah yang pemurah, Allah yang mulia, Allah yang amat keras, Allah yang kasih sayang, Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan kudrahnya, Allah yang mentadbir pekerjaan dunia dan akhirat dengan hikmahnya. Ni pergi pada mengenal Allah.
Allah mana? Allah yang tidak menjadikan jin dan manusia melainkan kerana beribadah akan dia. Pergi pada ibadah pula. Ni hak jalanan dia ni. Sebelum nak cerita ibadah, kita kena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Jadi Allah tidak menjadikan jin dan manusia melainkan kerana ibadah akan dia, kerana mengabdikan diri, kerana menyembah akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni bukan ayat Al-Quran ni. Tapi hak Imam Ghazali tulis ni diiktibas, ditiru hak dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tu ayat Quran. Ni bukan ayat Quran ni. Mana ni? Kita ingat ke ayat Quran bukan macam ni bunyi, wa ma khalaqal jinna wal insa li'ibadatihi. Lain ke ayat lain ni, surah lain. Ada ni bukan ayat Quran. Kita tukar yang kita duk dengar sama tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya kerana mengabdikan diri akan aku, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ayat Quran. Ni dipanggil ikhtibas. Ditiru je lah, ditiru. Sebagaimana hak kita baca minggu lepas tu, allazi khalaqal insana fi ahsani takwim. Hak kita biasa duk dengarnya dalam surah Wattin tu. Surah Wattin tau. Surah Wattin, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Tu hak Quran. Ada pun hak dalam ni allazi khalaqal insana fi ahsani takwim, bukan ayat Quran. Wa ma khalaqal jinna wal insa li'ibadati, pun bukan ayat Al-Quran, dipanggil iktibas. Iktibas tiru daripada ayat Al-Quran. Jadi tidak dijadikan jin dan manusia. Dia dalam ayat Quran dimulai jin terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menjadikan jin terlebih dahulu sebelum dijadikan manusia. Jadi dimulai dengan jin. Kemudian jin dan manusia ni sama aja, ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi diutuskan menjadi rasul kepada dua yang memberati bumi. Mana? Saqalain, dua yang memberati bumi, jin dan manusia. Jadi jin ni macam kita lah juga, ditaklifkan. Ditaklifkan syarak, diberati dengan syarak. Ada hak wajib, ada hak sunat, ada hak haruh, ada hak haram, ada hak makruh. Macam kita lah. Kita semayang puasa, mereka pun semayang puasa. Larangan-larangan kepada kita, mereka pun kena larang juga. Kemudian sebagaimana manusia, jin begitulah. Ada yang beriman lagi ta'ah, ada beriman tapi derhaka, ada yang kafir. Gitulah. Kita kan beriman yang ta'at, beriman yang derhaka, tidak ta'at. Ada yang kafir tu. Jadi jin pun begitulah, macam kita juga. Ada ni. Kita ni manusia, ada juga jenis baca ayat sedap-sedap. Quran ke apa ke, bagi nasihat sedap-sedap, tapi sebenarnya dia tu tak betul tu. Dia cari peluang nak menipu kita. Ada ni. Jadi nak cerita ni kan manusia kan ada jenis baca ayat-ayat Quran tapi dia bukan sebenar, dia nak menipu. Manusia kan ada seumpama tu, ada dia cakap baik, nasihat baik, nak baik dengan kita tu. Akhirnya kita kata dia ni orang berjurus ni, boleh kawan dia ni, dia cakap baik semua ni. Bila baik dengan dia, ada benda lain sebenarnya. Cakap je manis. Maka jin pun gitu juga. Jadi kita manusia yang kita nampak batang hidung ni pun kita boleh tertipu dengan perkataan dia. Sama telah jin yang kita tak nampak batang hidung dia. Jin ni bagus ni baca ayat Al-Quran. Jin ni bagus ni, kalau saya lambat bangun tidur dikejutkan saya, dia mendampingi saya, dia suruh benda baik-baik semua, dia tak ada suruh benda tak baik.
Ni ada orang-orang yang seumpama ni ada pendamping. Tapi suruh benda baik-baik. Iyalah suruh benda baik-baik. Tapi kita tak kenal dia. Macam mana dia? Lepas tu kita tak ada. Kita ada ulama-ulama, ada tok-tok guru, ada kitab-kitab. Ambil tu lah. Ambil tu. Bukan ambil hak kita tak kenal. Kita tak nampak. Tak payahlah tu. Tapi dia baca ayat Quran. Sama manusia ada juga baca ayat Quran. Tapi pasal tadi lah. Dia pergi pusing kot lain. Ada ni. Ni contoh. Ada orang yang maknanya daripada dia budak lah ada dah ni duduk nasihat baik. Tapi siapa peringkat ni tak tahulah macam mana pesen orangnya. Dapat peringkat nasihat. Siapa besar awak tak boleh nikah. Awak nak nikah boleh, awak kena hamil dulu baru nikah. Pergi kat tu. Kena ngandung dulu baru boleh nikah dengan batu. Lepas tu dia kata saya pakai nasihat dia. Hak tu haram tu berzina. Dah ni nasihat betul ni. Sebab dia daripada awal nasihat molek. Tu kata. Kenapa kita pergi cari hak tak nampak tu? Kita cari hak terang-terang ni lah. Kerana. Tapi dia buat alasan, mula-mula tu dia suruh benda baik semua. Begitulah. Tak kata hak jin tu hak menipu, kita tak kata, tapi hak ni menipulah suruh berzina dulu. Tapi nak cerita ada hak okey. Macam ustaz saya boleh ikut tak dia? Sebab okey semua ni. Ikut hak nampaklah, ikut manusia. Ikut ulama-ulama, ikut tok guru, ikut kitab-kitab muktabar. Dah salah ke dia? Kita tak kata betul salah. Dia ummah Nabi macam kita juga. Tapi kita tak nampak dia kok mana sebenarnya dia ni, kita tak tahu. Ada ni. Mana tak kata betul salah, tapi Nabi tak suruh kita turut hak tak nampak tu. Nabi dia suruh turut hak tak nampak tu. Dari segi sebenarnya sama macam kita lah. Hak beriman soleh ni. Tapi hak ada di kita tu, hak mana kita tak nampak dia. Sebenar-benar dia macam mana. Sesama kita manusia pun hak kita nampak pun kadang-kadang pergi ikut lain. Tapi dia suka sebab apa? Sebab dia ada dia kita ni apabila ada pendamping yang hebat, kita pun jadi gerebel tu. Macam kita sesama manusia ada kawan yang berkenaan, macam mana kita rasa? Kita pula berjalan dengan dia ada sebelah. Dialah orang hak lebihnya. Kita tak ada pakat pun, tapi dia siapa ni? Orang tengok hak sebelah kita ni pun orang pun ni akak tangan dah maknanya. Kita rasa mana? Hak kita ni berkawan dia tu rasa hak sebelah. Tak tupang rasa bangga. Sama juga ni. Dia apabila dia bersahabat dengan hak makhluk hak tak nampak ni, dia rasa macam hebat dia. Kan? Tu macam-macam tu. Tu cuma fitnah belaka tu, ujian belaka. Tapi nak ceritanya, jin manusia sama. Makhluk tak bagi manfaat, tak bagi mudarat. Tapi sebagaimana manusia, jin begitu juga. Jangan duduk kacau dia. Duduk kacau dia, menyakitlah kitanya. Dia kata tak bagi mudarat, memanglah hakiki tak bagi mudarat. Manusia tak bagi mudarat, tapi kalau kita kacau dia, balik bekaklah muka. Gitu jelah. Dah hakiki bekak muka tu siapa buat? Allah Ta'ala. Tapi zahirnya tumbuk dia orang lah, kita kacau dia. Sama juga dengan jin gitulah. Sebab itulah kita dimakruhkan kencing di dalam air di tengah malam, walaupun air itu banyak sekalipun. Sebab apa? Sebab terkadang itu tempat kediaman jin. Kita dimakruhkan kencing dalam lubang-lubang, dalam bumi-bumi yang merkah. Sebab apa? Sebab terkadang itu tempat jin, terkadang itu tempat binatang buas. Jadi kemungkinan menyakiti kita. Tapi semua itu makhluk tak bekas. Betul lah pegangan kita. Ada? Pegangan kita betul dah. Tapi kalau kita pergi kena ke tempat dia kok, kalau kata kita pergi kecing tempat hak manusia, bekak muka. Tahu? Dah mana pergi kecing tempat orang duduk bersembang?
Dah dia bersembang pula, bersembang benda tak baik. Kita pergi kecing lain kali dia tak duduk kat situ. Iyalah kalau nampak dia bekok muka kita. Kalau kita pergi kecing pula di tempat hak makhluk tak nampak ni, bekok batu. Lepas tu bekok muka, lepas tu bekok batu. Kenapa bekok batu? Semalam pergi kecing tempat pergi kecing tempat makhluk halus dah ni. Bekok batu-batu kan dia tak boleh bekas. Sama macam manusia tak boleh bekas. Tapi kalau kita menyakiti dia, kita pun kena boleh nyakit lah. Pegang kita, makhluk tak bekas sama sekali. Tapi kena beringatlah. Dengan manusia pun kita kena beringat. Dengan makhluk tak nampak pun kita kena beringat. Tapi pegangan, makhluk, bukan kata jin dan manusia. Malaikat sendiri pun, makhluk tak bekas sama sekali. Itu akidah kita. Tapi kita kena beringatlah. Takut kalau gitu kok. Tak ada takut, itu naluri. Takut kepada sesuatu, dia ada hikmah dia. Bila kita takut pada sesuatu, kita akan berhati-hati. Kita tidak akan mencampurkan diri kita dalam kebinasaan. Ada ni. Macam sekarang lah. Takut ke Covid takut ke Covid lah, barulah kita akan berhati-hati. Kalau tak takut ni, kita akan bebas, tak akan ikut aturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Sebab kita berani sangat. Takut tak ada apa tu. Takut pada makhluk salah, tak ada salahnya. Tak ada salah. Makhluk yang bekas tu pegangan. Ada ni. Yang itu kekecukan takut kepada Covid, tidak mentauhidkan Allah. Belajar tauhid ramai, tapi mentauhidkan Allah tak ramai. Sebab apa? Sebab takut ke makhluk, takut ke Covid, syirik ibu Allah kata. Padahal Covid ke benda ni, ular ke, kala ke, jengking ke, makhluk tak boleh bekas sama sekali. Tapi takut tak ke ular? Takutlah, bergelepar lagi kita. Kala jengking, takut tak takut? Takut. Itu naluri. Takut ni dia akan, hikmahnya bawa kebaikan pada kita akan menghindari. Sebab syarak menyuruh kita supaya hindari perkara yang bermudarat. Tapi kalau kita tak takut, macam budak hok tak kenal ular kala jeking, dia tak takut dia main ke dia tu. Dia tak kenal. Ada ni. Jadi oleh kerana dia tak kenal, dia pun tak takut ke benda tu, dia pun main, mudarat lah. Tapi kita ni Tuhan jadikan naluri kita takut. Takut ni kita akan akan pelihara diri daripada perkara yang memudaratkan. Itu syariat. Takut tu tak ada salah tu. Pegangan kita hanya takut kepada Allah, tidak takut pada makhluk. Itu bukan pegangan. Pegangan kitanya hanya Allah yang menjadikan segala-gala. Makhluk tak bekas sama sekali. Itu pegangan kita. Orang ni kadang-kadang bila sebut kata jangan takut pada Covid, orang pun kadang-kadang nak jawab tak pandai. Tapi orang tak puas hati jenis kata gitu. Orang tebing-tebing kalau kita tengok dalam jawapan tu dalam FB tu, kita letak orang tu di Wuhan. Macam itulah mula-mula dulu kan. Kata jangan takut pada Covid, jangan takut pada Covid. Orang tak puas hati mana apa komen. Orang tu kita kata di Wuhan. Tak takut kan? Orang duk balas gitu. Salah gitu. Takut tu naluri. Fa'akhafu an ya'kulah az-zi'bu. Maka takut oleh aku bahawa memakan akan Nabi Yusuf AS oleh serigala. Kata Nabi Yaqub AS, aku takut bahawa makan akan Nabi Yusuf AS ni oleh serigala. Takut apa serigala makhluk? Tak salah tu. Adik-beradik Nabi Yusuf AS tu kan, nak bawa adik dia tu pergi berjalan. Nabi Yaqub hak mula-mula tu keberatan untuk membenarkan. Kenapa? Fa akhafu an yaqul az-zi'bu. Aku takut bahawa memakan akan Nabi Yusuf ni oleh serigala. Tu nak takut tak ada salahnya. Jadi kalau kata tempat tu, orang panggil apa? Tempat kerah. Tempat kerah tu. Tempat makhluk halus, jin lah. Jadi kita kena jaga-jaga. Jaga-jagalah. Sama juga kawasan tu ramai orang jahat tu. Kalau nak pergi tu yang pergi seorang, takut boleh menyakitkan. Tu kalau masuk manusia pula. Pandang ni,
Kita pun jadi takut nak lalu kawasan tu kalau kita seorang diri. Sebab apa? Sebab kawasan tu gelap. Sekat dia orang, dia ropok kita ke apa ke. Jangan malam-malam ni kalau tempat tu. Tu hak zahir. Memang kita akan berhati-hati. Tapi adakah hak duduk tempat gelap, hak nak ropok orang tu boleh bekas, boleh merat? Tidak. Ke tak sama bandingan tu? Tempat tu keras tu. Jangan buat koksi kata panggil. Sama juga macam orang kata, kawasan tu, jalan tu tak ada orang, tak ada kereta lalu. Kalau ni sekat dia orang kan, tak salah malam-malam cuma hak saat ni hak tak nampak. Ni pun tak tahu lagi, tapi takutlah kitanya. Ada ni. Pegang tetap adalah segala-gala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin manusia sama sahaja. Jin ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaklifkan syarak sebagaimana manusia. Yang mana rasul yang diutuskan kepada kedua-dua jin serta manusia hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi rasul lain hanya diutuskan kepada manusia sahaja. Diutuskan menjadi rasul kepada kedua yang memberati bumi, jin dan manusia hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Dan tidak ada nabi rasul di kalangan jin. Tidak ada nabi rasul di kalangan jin. Jadi sebagaimana jin, begitu juga manusia, hikmah Allah Ta'ala jadikan adalah untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya adalah kerana mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut kerana ni, kita kena faham pula sini. Kerana ni ada kerana lam tu li ta'lil, maknanya dengan makna li gharaq atau mustahil atas Allah. Terjemah dengan kerana, mana apa ni? Lam li ta'lil dengan makna li gharaq, ada tujuan yang menekan. Kita sebut sini kerana lil hikmah dia panggil. Lam lil hikmah, lam lil aqibah, lam li sayrurah. Bukan lam ditaklil dengan makna gharaq. Kalau kita kan, kita bekerja kerana nak cari rezeki. Kerana ni kerana menekan ni, dengan bahawa kalau kita tak kerja, macam mana kita nak menanggung anak bini kita. Tu kerana tu dia panggil tujuan yang menekan atas kita. Kalau tak buat, susahlah kita. Adapun Allah jadikan jin dan manusia ni kerana di sini hikmah dia. Yang mana jin manusia Tuhan buat ke tak buat, jin manusia ni beribadah ke tak ibadah, Allah Ta'ala tidak ada manfaat di situ. Tak kembali manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata jin manusia beribadah maka Allah Ta'ala pun jadi lebih. Tidak. Sebab kerana dengan mana gharaq, tujuan yang menekan tu mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panggil apa? Hikmah. Terjemahnya kerana belaka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan kerana mengabdikan diri akan aku, akan Allah. Kerana juga situ. Tapi kena faham ni, kerana bukan dengan makna gharaq, tujuan yang menekan. Sebagaimana kita ada tujuan yang menekan. Tadi kita kena bekerja kerana, kita kena buat ibadah kerana. Kalau tak buat ibadah, macam mana bekal akhirah? Abang apa ni? Kerana ni atas kitanya gharaq, tujuan yang menekan. Kan kita beribadah ni kerana apa? Kerana bekal akhirat. Kalau tak ada oning, macam mana kita nak bekal akhirat? Abang apa? Kerana yang menekan atas kita.
Hak kerana seumpama ni mustahil atas Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan istighna, yang terkaya, yang lepas daripada segala-galanya. Kalaulah Allah Taala jadikan jin manusia ni kerana beribadah akan Allah ni, kalau ada jin manusia barulah Allah begini, maknanya tidak istighna Allah, tak terkaya Allah, tak lepas juga Allah daripada makhluk Allah. Tu mustahil. Ada ni terjemah kerana tu keranalah, tapi kerana tu makna apa? Mana tujuan yang menekan, sebagaimana kita buat satu-satu perkara kerana tak. Kerana lil hikmah, hikmahnya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ni balik kepada hak pembicaraan tauhid lah. Apa makna kerana di situ? Bahkan hak saya sebut tadi, kita ni bekerja kerana kita beribadah kepada Allah kerana hak menekan atas kita. Menekan ni atas kita dari sudut ikhtiar usaha kita, menekanlah. Faham tak ni? Kita bekerja kerana untuk menanggung nafkah anak bini. Ini tujuan yang menekan atas kita. Kita beribadah kerana kita nak berhadapan dengan Allah di hari akhirat. Kalau tidak beribadah, kita macam mana? Ini kerana yang menekan. Ini nisbah daripada kita. Adapun nisbah daripada Allah, Allah menyusun kehidupan kita dengan rezeki itu terhasil daripada kerja. Ada ni. Allah menyusun kepada kita balasan baik di hari akhirat mari daripada buat ibadah ketika hidup atas dunia. Hak tadi belah kita lah ikhtiar usaha. Kita ni bekerja kerana rezeki. Kita beribadah kerana bekal akhirat. Makna kerana ni menekan atas kita. Ini sebelah kita. Kemudian kita balik pula, kita bekerja dapat rezeki. Kita buat buat kebajikan atas dunia, dapat balas baik di hari akhirat. Pada ni hak Tuhan susung seumpama tu. Hak Tuhan susung tu itu pun lil hikmah, bukan ada kerana yang menekan. Zahirnya hak atas kita ni je kerana yang menekan. Di sisi Allah bukan menekan. Allah boleh jadikan kita, Allah boleh kurniakan kita rezeki tanpa perlu kerja. Hak dia belaka kan? Allah boleh jadikan kita kenyang tanpa perlu makan. Jadi Allah susung kitanya nak dapat rezeki melalui jalan kerja, nak kenyang melalui jalan makan. Itu hikmah juga. Bukan Allah menjadikan kita ni bekerja kerana Allah rezeki. Tidak. Hikmah sahaja. Tak ada ni. Dengan bahawa Allah boleh jadikan rezeki kepada kita tanpa kerja. Allah boleh jadikan kita kenyang tanpa makan. Tapi Allah susung tu rezeki daripada kerja, kenyang daripada makan. Allah susun tu lil hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kena tak situ. Tapi sebelah kitanya memanglah tujuan yang menekan. Tu sebelah ikhtiar usaha kita. Sebelah hak susunan Allah belaka tu, adakah Allah kena susun nak bagi rezeki, Allah Ta'ala kena susun melalui kerja. Nak bagi kenyang, Allah Ta'ala mesti susun melalui makan. Tidak. Dan Allah susun seumpama tu, Allah susun tu hikmah belaka tu. Yang bahawa Allah boleh jadikan segala-gala tanpa sebarang asbab. Sama juga Allah susun seseorang melakukan kebajikan. Di hari akhirat seseorang dibalas dengan balas baik. Allah Ta'ala tidak boleh menjadikan seseorang tanpa kebajikan di dunia dapat kebaikan di akhirat. Hak Allah Ta'ala belaka. Bukan kata Allah nak balas baik di hari akhirat, Allah mestilah mentakdirkan seseorang tu taat, barulah Allah boleh balas baik. Tu macam kita asbab.
Macam kita sebab kan, awak nak dapat balasan baik, awak kena buat kerja ni, barulah saya boleh balas baik kepada awak. Itu kita. Tapi kalau awak tak buat, saya tak boleh nak balas baik pada awak. Itu kita. Adapun Allah Ta'ala, itu semua susunan Allah. Allah susun dia ni taat, Allah susun dia ni dapat balas baik di hari akhirat. Allah Ta'ala susun dia ni derhaka, Allah Ta'ala susun dia ni diseksa pada hari akhirat. Itu susunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu je. Kenapa Allah susun seumpama tu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Yang ditanyalah kerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang akan ditanya pada hari akhirat. Ada ni. Tapi nak ceritanya, adakah Allah ni menyusun seseorang dibalas baik di hari akhirat? Allah Ta'ala mestilah menyusun atas dunia di taat, barulah Allah boleh balas baik. Tidak. Sebab hak dia belaka. Hak dia belaka. Dia nak balas baik pada sesiapa, taat ke tak taat ke, hak Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala susunnya, hak Allah Ta'ala balas baik adalah hak Allah Ta'ala susun kebaikan. Dia melakukan kebaikan atas dunia. Itu adalah hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ni. Ni kita kena letak pula ni hak giang ni. Ni giang hak pegangan kita lah. Hak sebelah asbab kita ikhtiar memanglah menekan atas kita. Kita yang lemah ni. Tapi ni sebuah susunan daripada Allah. Apa yang telah lakukan, apa yang telah tetapkan hukum atas kita ni, semuanya hikmah belaka. Allah Ta'ala susun kepada kitanya berusaha, bekerja di hadapan Allah Ta'ala, beri rezeki yang banyak. Itu hikmah di belaka. Allah boleh tak beri rezeki yang banyak tanpa Allah susun dia bekerja? Hak Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala boleh beri segala-galanya. Allah Ta'ala susun seseorang melakukan kebaikan atas dunia, kemudian Allah Ta'ala balas di hari akhirah kebaikan dia. Itu susunan Allah. Allah susun seumpama tu hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kerana yang menekan. Kerana menekan macam kita tadilah. Mu nak upah, mu kena kerja. Mu nak dapat balas baik, mu kena buat perkara ni dahulu. Ikut dulu hukum ni, ketetapan-tetapan. Kita akan balas baik lah. Kalau tidak, kita nak buat. Kalau dia mau buat perkara yang dikehendaki tu, tu kita. Asbab zahir gitulah. Ada gharak, ada tujuan yang menekan atas kita. Allah Ta'ala tidak. Semua susunan Allah pada perbuatan kita ni, semua susunan Allah berkaitan hukum hakam yang ditetapkan atas kita adalah lil hikmah. Kerana hikmah, bukan kerana gharak, tujuan yang menekan, yang mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersifat dengan istighna. Tapi terjemahan kita, terjemahan kerana belaka. Kerana ibadah akan dia, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liya'budun, kerana beribadah akan aku, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terjemah dengan kerana. Tapi kerana tu lil hikmah, bukan lil ta'lil dengan makna gharak, tujuan yang menekan. Itu mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hujung di bawah tu, walakinna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Ta'ala lah yang menyesatkan siapa yang ia kehendak, dan Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendak. Hak mana Tuhan kehendak nak sesatkan, Allah sesatkan. Hak mana yang Tuhan kehendak nak bagi hidayah petunjuk, Allah Ta'ala bagi hidayah petunjuk. Kenapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanyalah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkara ni tak ada lah, hak kat tu je. Allah ni menyesatkan siapa yang ia kehendaki, dan Allah memberi hidayah pada siapa yang ia kehendaki. Lepas tu kenapa Allah menyesatkan? Jangan tanya kerja Allah. Kalau Allah biar jadi hidayah belaka, tak sudah tanya waktu tu. Ni ada orang sekarang ni, dia banyak duduk
duk tanya benda-benda kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya timbullah pula, kenapalah Allah tak jadikan hidayah belaka kepada semua orang? Allah buat syurga, sudahlah, neraka janganlah Allah buat. Kerana akhir-akhirnya kenapalah Allah buat manusia, jin dan manusia? Allah tak buat pun, Allah istighna, maha kaya dah. Kenapa pula Allah buat? Jadi banyaklah kenapa waktu dilarang. Lepas tu dalam kitab-kitab tauhid, kalau pergi pada hak perkara seumpama ni, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya kerjaan Allah. Hak dia, kau anda dia lah. Allah Ta'ala nak sesatkan sesiapa, tu atas kehendak dia. Allah Ta'ala nak bagi petunjuk kepada sesiapa, tu atas kehendak dia. Tak usah duduk tanya kenapa. Kita sekarang duduk atas jalan pertunjuk. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur. Nak riak, nak ujub, nak takabur, bukan hak kita pun. Hakikinya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Marilah sembahyang, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tak jawab itu bila. Siapa sejid aku siapa awal demung lagi. Dia panggil orang buat apa lagi? Ada kita jawab mana? La haula wala quwwata illa billah. As-salatu jami'ah. Dia pun jawab la haula wala quwwata illa billah. As-salatu jami'ah itulah hak sembahyang raya, sembahyang tarawih itulah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Seorang tak jawab, senyap je. Dia tak perasan. Kan dia tak ada azan kan. Bang, azan ni untuk sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat yang dituntut berjemaah, yang nak dilakukan dalam keadaan berjemaah, diganti dengan as-salatu jami'ah, bukan iqamah. Tapi ketika untuk bila ganti iqamah dengan as-salatu jami'ah, ketika sembahyang raya ke, ketika sembahyang tarawih ke, ada tak? La haula wala quwwata illa billah. Ada tak jawab? Klik gitu je. Tapi kalau untuk bila iqamah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tapi bila untuk bila ganti iqamah dengan as-salatu jami'ah, tak jawab. Jawab la haula wala quwwata illa billah. Itu hakiki dia, tak ada daya upaya kita. Kesemua tu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Kita tak ada upaya untuk mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya daripada Allah. Maka nak riak apa, bukan barang kita. Nak ujud, nak takabur apa, bukan barang kita. Lepas tu kita wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur. Sebab tu kita beri salam, alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Kita baca. Kan kita beri salam tu kan, kita pun alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada sampai habis tu. Sebab kita kata alhamdulillah, sudah beri salam. Semayang tu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ni. Mana bukan kita dituntut perbanyakkan la haula wala quwata illa billah tu. Akan menjadi kenderaan ketika kita meniti tiang sirat. Sebab apa? Hakinya kita gitu, tak ada daya upaya. Hak kita sekarang ni Tuhan beri sikit-sikit kekuatan, boleh belajar, boleh beramal, boleh belajar, boleh beramal, alhamdulillah. Tak payah nak tengok orang tu tak apa belajar, orang tu tak apa beramal. Kalau kawasan ni kita seorang je rajin mari sejid, orang lain tak ada nampak kita je. Dah kita tu mari mana? Kita tu mari mana? Allah Ta'ala boleh tarik taufik hidayah bila masa. Sikit je hal, hilang lalu dah. Kalau Tuhan tarik sikit je punya hal. Kenapa tu? Kerana tersinggung hati, terasa hati dengan sianu hak ada dalam masjid tu. Lepas tu malahan lagi. Lepas tu duduk rumah, senang gitu je Tuhan tarik. Tak sungguh Allah, gitu je. Terasa hati. Lepas tu apa kena-kena masjid tu dengan dia? Dia ada sama.
Dia orang berkenaan, pergi mari. Malah bulu mata tengok dia. Lepas tu tak ambuh belajar, tak ambuh apa dah. Tengok tuan tarik bila masa. Orang yang tengok dia ni berat, tiba-tiba dia duduk depan dah. Dia kuat mengaji. Tuhan beri pula ke dia. Ke mana? Lepas tu kata kita bersyukur dan kita minta Allah Ta'ala kekalkan kita atas jalan taufik, dan semua tu adalah bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Bahagian baik telah ditetapkan pada azal, bahagian jahat telah ditetapkan pada azal, syurga neraka seseorang telah ditetapkan pada azal. Itu pegangan kita. Lepas tu kita apa? Dah Tuhan tetap dah syurga neraka, kita duduk diam lah. Tahu mana kita? Kita tak tahu benda-benda gaib. Ada ni. Fakullun muyassarun lima khuliqallah, Nabi kata. Seseorang akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi dia. Kalau dia tu Tuhan letak dah jalan kebaikan, akhirah balas baik, Tuhan akan permudahkan. Belajar pun nampak mudah, beramal pun nampak mudah. Hak Tuhan tetap kepada azal orang yang celaka, payah sebut sekebi. So belajar fardu ain pun tak ambuh. Macam-macam alasan. Sibuk apa? Orang duk mengajar, tak ada kerja rumah apa? Duk nyapu je, duk kebah, duk ngemah rumah je, tambah sibuk. Mana Tuhan tak beri jalan kebaikan. Itu mana apa? Bahagian masing-masing. Itu hakiki. Bahagian syariahnya kita diperintah suruh makruf, cegah mungkar. Itu bahagian syariah. Ada ni. Tapi apa semua perkara tu adalah susunan Allah Subhanahu wa taala. Perkara tu perkara gaib. Jadi segala-gala kebaikan yang ada di kita, taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mensyukuri. Wat tariqu wadihun lil qasidina wad dalilu alaihi laihun lin nazirina walakinnallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Perjalanan agama terang nyata. Terang je. Hak ni wajib kena belajar fardu ain. Terang. Ulama susun pula mudah dah bagi kita. Pelajaran ni dalam kitab ni, pelajaran ni dalam kitab ni. Hak ni hak kitab, hak permulaan nak mengaji. Hak ni kalau orang mengaji hak tinggi-tinggi dah, ambil kitab ni pula. Ulama permudah dah kepada kitanya. Ulama ambil pula tu daripada Al-Quran hadis, ulama ambil buh luar, biar kita ngaji kat luar, lepas tu ada perekat-perekat. Lepas tu hak ni pula, hak ni hak fardu ain. Hak ni hak tinggi sikit ni fardu kifayah. Mudah tu. Tapi akan tetapi Allah menyesatkan sesiapa yang ia kehendak, dan Allah beri hidayah pada siapa yang ada kehendaan ini. Maknanya kalau hak Tuhan sesatkan, biarlah fardu ain tu. Kalau kamu tak belajar fardu ain, macam kamu tak semayang fardu ain lah, macam kamu tak puasa Ramadan fardu ain lah, berdosa besar. Kan kamu kenapa rajin semayang? Kerana fardu ain pada waktu. Kenapa kamu rajin, kamu tak pernah tinggal puasa Ramadan? Kerana fardu ain puasa Ramadan. Lepas tu kenapa tak belajar fardu ain tauhid pakai tasawuf? Tambah. Ni apa? Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang ia kehendak. Allah Ta'ala beri hidayah pada siapa yang ia kehendak. Walaupun jalan agama cukup mudah, cukup terang, cukup nyata, dan tidak ada orang yang boleh menafikan kewajipan belajar ilmu fardu ain yang wajib ijma' ulama. Tapi kenapa tak belajar? Atau mengapa tu? Bahagian masing-masing. Ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.